Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 5 Februari 2021 bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita malam ini. Kes rogol remaja bawah umur bukanlah perkara asing walaupun penguatkuasaan undang-undang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kanak-kanak tidak kira lelaki atau perempuan perlu dilengkapkan dengan kefahaman terhadap pendidikan seks dan agama yang sesuai dengan umur mereka. Beliau berkata demikian sebagai mengulas berhubung kes jenayah sumbang mahram yang disiarkan di akhbar Borneo Post pada Rabu 3 Februari 2021. Katanya lagi, kejadian yang berlaku pada tahun 2018 itu membabitkan seorang bekas tukang masak yang telah dijatuhkan hukuman 17 tahun penjara beserta 10 sebatan kerana merogol anak tirinya yang berumur 10 tahun disifatkan sebagai satu tindakan yang kejam dan mengecewakan. Tambah Datuk Seri Fatimah, walaupun pelbagai pendekatan yang komprehensif dan holistik telah dijalankan oleh kementeriannya, namun penekanan penting yang perlu dipertingkatkan bagi mengatasi masalah sedemikian adalah bermula dari rumah. Jelasnya peranan ibu bapa diperlukan untuk lebih proaktif serta peka terhadap masalah seksualiti di kalangan anak-anak dengan bersikap terbuka dan mudah didekati di samping sentiasa berkomunikasi. Sekiranya anak-anak mempunyai pengetahuan dan ilmu yang jelas, mereka akan lebih selesa dan berani menyuarakan masalah atau ketidakpuasan hati sekiranya terhimpit dalam situasi yang menjurus kepada isu-isu yang berkaitan dengan jenayah seksual, kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Beralih ke berita penyerahan tapak projek menaik taraf Dewan Kampung Lintang Baru bernilai RM80,000 yang telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pemedanan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagahwiin dalam lawatan kerjanya pada Khamis. Projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020 itu telah diserahkan oleh Ketua Kampung Lintang Baru Derisbong kepada kontraktor bertanggungjawab Rezeki Mentari Trading. Skop projek merangkumi naik taraf pentas, siling, parit, tingkap, mengecat dan baik pulih tandas serta pendawaian elektrik melalui 3 fasa. Dalam lawatan itu juga, Datuk Roland turut menyampaikan kenyalang gold card KGC kepada Ketua Kampung Derisbong yang mewakili penerima KGC di kampung tersebut. Berikut pula, penantian penduduk rumah dangat dan rumah temaga di Sungai Kawi Bintalngor untuk menikmati kemudahan jalan yang lebih baik bakal berakhir selepas projek menaik taraf jalan kedua buah rumah panjang itu telah diluluskan. Projek RTP yang dilaksanakan menerusi peruntukan sebanyak RM130,000 Dun Meradong itu dijangka siap pada Mac tahun ini. Semasa meninjau perkembangan pelaksanaan projek pada Khamis, Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing berharap siapnya jalan tersebut akan lebih memudahkan penduduk dua buah rumah panjang itu menjalankan aktiviti harian mereka. Beliau juga menambah kerjasama erat di antara agensi kerajaan seperti Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ amat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek berkenaan. Sebelum ini, penduduk tiada pilihan selain meredah jalan becak yang juga merupakan jalan utama menghubungkan rumah panjang tersebut. Dalam pada itu, Datuk Ding turut berkesempatan meninjau projek RTP menaik taraf Jambatan Belian berjumlah RM20,000 juga di kampung itu yang telah siap pada Januari tahun ini. Kini perkembangan harian COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media pada Jumaat memaklumkan Sarawak merekodkan kes kematian tertinggi setakat ini apabila 4 lagi kes kematian baru dilaporkan di Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 48 kes. Jelas kenyataan itu, kesemua kes kematian melibatkan lelaki warga tempatan Sarawak yang meninggal dunia di Hospital Sibu. Kes ke-45 berumur 60 tahun mempunyai komorbid penyakit buah pinggang kronik, darah tinggi, gout dan dislipidemia yang disahkan COVID-19 sebelum meninggal dunia. Kes kematian ke-46 95 tahun yang mendapatkan rawatan di Hospital Sibu dan disahkan positif COVID-19 setelah disaring sebelum meninggal dunia. Kes ke-47 pula 82 tahun mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan strok. Manakala kes kematian ke-48 berumur 79 tahun mempunyai komorbid penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang kronik dan juga sejarah strok. Sementara itu, Sarawak telah mencatat 178 kes positif COVID-19 yang dikesan di 18 daerah seperti yang tertera, meningkatkan lagi jumlah keseluruhan kes positif kepada 5,272 kes.
Kenyataan sama turut mengisytiharkan wujudnya dua kluster baru iaitu kluster Sebangkoi di daerah Sri Aman dan kluster Jun Heng di daerah Bintulu. Turut dimaklumkan daerah Kuching telah kembali ke status jingga daripada status merah. Dalam perkembangan sama, memandangkan kes positif di daerah Lunduk semakin meningkat, JPBN Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Kampung Sebako Lunduk berkuat kuasa mulai Sabtu 6 Februari hingga 19 Februari 2021. JPBN Sarawak juga memutuskan untuk melanjutkan PKPD di Kampung Sungai Ud dan Kampung Sungai Ud Hilir, daerah Dalat, Mukah mulai 10 Februari hingga 16 Februari 2021. Selanjutnya, laporan terkini bencana banjir negeri Sarawak setakat jam 4 petang Jumaat. Seramai 1,056 mangsa banjir kini ditempatkan di 18 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah di Sarawak. Antara daerah yang terjejas banjir ialah Tatau, Simunjan, Semarahan dan Serian. Di daerah Tatau, hanya satu PPS telah dibuka menempatkan 8 mangsa dari 2 buah keluarga. Sementara itu, daerah Simunjan 4 PPS telah dibuka menempatkan 230 mangsa dari 77 buah keluarga. Manakala di daerah Semarahan, hanya 2 PPS dibuka yang menempatkan 52 mangsa dari 13 buah keluarga. Bagi daerah Serian pula, sebanyak 11 PPS masih dibuka sejak pagi Jumaat yang menempatkan 766 mangsa dari 248 buah keluarga. Berikutnya laporan mengenai gelandangan. Seramai 15 orang gelandangan yang terdiri daripada 14 orang lelaki termasuk seorang warga emas dan seorang wanita telah diselamatkan dalam satu operasi bersepadu di sekitar Miri pada Khamis. Operasi anjuran Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBB Miri itu bertujuan melindungi gelandangan dalam usaha membanteras penularan wabak pandemik COVID-19. Operasi yang disertai kira-kira 40 orang pegawai yang terdiri daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri, Majlis Bandaraya Miri, Rela Miri, Pejabat Imigresen Miri, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Miri, Jabatan Kesihatan Bahagian Miri dan Pejabat Residen Bahagian Miri itu telah bermula pada jam 9 malam sehingga jam 2.30 pagi. Terdahulu, agensi-agensi kerajaan yang terlibat telah berkumpul di Kompleks Islam Sarawak pada jam 7.30 petang bagi mendengar taklimat awal. Hasil operasi itu, kesemua 15 gelandangan yang diselamatkan telah dihantar ke Pusat Penempatan Sementara Gelandangan PPSG sebelum tindakan susulan diambil. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.